Kita masih lagi berada pada fasal kelima, Al-Faslul Khamis. Apa tajuk dia? Kepentingan keseimbangan antara syariat dan hakikat. Syariat adalah peraturan-peraturan, cara-cara, kaedah-kaedah berinteraksi dengan hakikat. Dan hakikat sebenarnya adalah Allah. Itu maksud dia yang kita sedang bicara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma syrah lana sudurana. Ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami, Ya Allah. Wa hassin akhlaqana wa adabana, Ya Allah. Kau perelokkanlah akhlak-akhlak kami dan sempurnakanlah adab-adab kami, Ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kau permudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan terutama di akhirat nanti, Ya Allah. Allah marzuqna al-fahma wal ilma, Ya Allah. Engkau rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan, Ya Allah. Wal hikmata wal aqla, kau rezekilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang waras lagi sempurna, Ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu, Ya Allah, ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang saya hormati dan semuliakan pengurusan masjid, yang saya hormati dan semuliakan Puan Hajah Salwa dan seluruh urus setia Raudatul Muslimah. Yang saya hormati dan semuliakan seluruh para ahli ilmu, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, ia satu ucapan yang kita memulakannya supaya menzahirkan diri kita bertapa bersyukur kepada Allah setiap waktu, setiap saat, setiap ketika, terutamanya waktu-waktu dan saat-saat yang kita lalui di bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan ni setiap kelipan mata kita pahala. Ya, setiap hembusan nafas kita adalah pahala. Setiap denyutan jantung kita adalah pahala. Kenapa? Kerana kita sedang berpuasa. Dan puasa itu adalah ibadah. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, nanti macam saya nampak kitab lain ni kan? Ada ni. Sebab saya nak ambil sedikit kesempatan untuk menzahirkan betapa kita ni faham apa itu Ramadan. Walaupun dah faham dah, nak tambah-tambah sikit lagi faham kan? Ramadan ni salah satunya kata para alim ulama ialah Syahrul Quran. Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Apa maksud Quran? Ni tajuk paling basic lah ni kan. Ada setengah ulama mengatakan, saya ingat saya pernah bagi tahu, saya pernah susun satu kitab, bukan tulis, bukan mengarang, menyusun 55 nama-nama Al-Quran. Pernah baca ke kat sini ya? Tak. Baik, salah satu daripada nama-nama Al-Quran, dia ada 55 nama Al-Quran ni. Ya? Quran terdapat 55 nama. Salah satu nama Al-Quran yang kita selalu sebut ni lah Al-Quran. Maka apa makna Al-Quran? Al-Quran ni kata ulama salah satunya ialah dia tidak perlu diterjemah, tak boleh diterjemah. Kenapa? Kerana dia adalah kata nama khas kepada kalam Allah. Allah kan bersifat dengan sifat kalam, berkata-kata. Kita terjemah dalam bahasa Melayu kita firman. Firman Allah. Apakah Al-Quran itu? Firman Allah. Apa maksudnya? Dia adalah menunjukkan satu kata nama khas kepada kalam Allah. Tetapi ada ulama mengatakan, berpandangan apakah itu Al-Quran? Al-Quran ialah himpunan kepada segala ilmu. Himpunan kepada segala ilmu. Seluruh ilmu ada dalam Quran. Tuan-tuan rasa nak ilmu apa? Memasak. Ini mukadimah aja ni ya. Tapi saya nak cepatkan sikit. Jadi ada satu kali pernah dalam kuliah guru saya, ada seorang murid, dia cerita seorang murid dia satu ketikanya dia tanya, "Ustaz kata dalam Quran itu semua ada. Betul ke?" "Ya." "Boleh saya tanya soalan?" "Boleh." "Dalam Quran ada tak cara nak buat roti canai?" Ustaz saya cakap ada. "Nak buat kari pap ada?" "Ada."
Boleh bagi tahu tak mana ayat dia? Maka salah satu di antara ayatnya ialah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hendaklah engkau bertanya orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Ustaz, saya cakap apa? Awak ingat Quran ni buku resepi ke? Quran bukan buku resepi. Quran adalah panduan. Sebab itulah dalam banyak-banyak perkataan yang menggambarkan betapa Al-Quran itu merangkumi seluruh ilmu, tetapi bila mana disebut bulan Ramadan, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran huda. Perkataan pertama dibawa petunjuk, panduan. Kenapa Quran itu adalah panduan? Panduan untuk apa? Panduan untuk mencari ilmu. Kemudian panduan untuk beribadah dengan ilmu tersebut. Sebab tu ayat selepas tu wabayinatin minal huda. Dan Quran juga memberi penjelasan-penjelasan terhadap panduan itu. Maknanya kita pertama sekali nak kena ada panduan. Yang kedua, tolong faham panduan itu. Bagaimana untuk menggunakan panduan tersebut. Okey. Diam macam ni. Ke baru macam tu ke? Ada orang memang kita cerita-cerita macam tu ke? Hayalah macam tu lah. Habis yang saya buat selama ni betul ke tak? Mana saya tahu? Dia tanya kita betul ke tak yang dia buat. Okey, salah satunya ialah program Ramadan berkait dengan Quran ialah program apa? Ramadan yang berkait dengan Quran. Tak. Program pertama, oleh kerana Al-Quran itu adalah merupakan ilmu, maka bulan Ramadan syahrul ilmi, bulan ilmu. Tadarus itu tadarus itu beramal dengan ilmu. Okey ya? Tapi ini bukan nak banding-banding, tidak ni, supaya macam ni ya macam tu lah. Jadi tadarus tu adalah beramal dengan ilmu. Mana dulu amal dengan ilmu? Ilmu dulu. Sepatutnya belajar dulu baru pergi tadarus. Bukan tadarus dulu baru belajar. Minta maaf ya, bukan nak condemn program ni. Ni saya nak cerita kitab yang tebal ni. Kalau saya baca lambat, saya bagi tahu je lah. Ni dalam kitab ni, tapi saya yakin tuan-tuan ada ni. Almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam menceritakan tentang 40 hadis peristiwa akhir zaman. Tapi dalam membicarakan kehidupan akhir zaman, dibawa terlebih dahulu kelebihan ilmu dan menuntut ilmu. Maknanya akhir zaman ni ada orang dia terpedaya dengan apa, minta maaf jangan salah faham ni, dia terpedaya dengan rasa dia rupanya dia dalam keadaan di luar panduan daripada ilmu. Kalau dari segi hukum, minta maaf saya sebut, kalau dari segi hukum belajar ilmu tu wajib, fardu ain, bukan wajib biasa, berada pada kedudukan yang ada ulama dia beza fardu dengan wajib. Imam Abu Hanifah, apa beza fardu dengan wajib? Fardu lebih tinggi daripada wajib. Puasa, kewajipan puasa. Ilmu, kefarduan ilmu. Solat fardu. Sebab tu solat macam-macam mana pun tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, baring. Tak boleh baring, bagi bahasa isyarat. Kalau tak boleh bahasa isyarat, hadirkan dalam hati. Kalau tak boleh hadirkan dalam hati, itu apa maksud? Itu dah mati dah. Apa maksudnya sampai tahap itu? Tapi kalau puasa boleh. Kalau sakit boleh. Kalau musafir boleh berbuka. Apa maksud? Fardu dengan wajib. Beza fardu dengan wajib. Waktu Imam Abu Hanifah mengatakan fardu tu di atas. Yang nombor 2 wajib. Nombor 3 sunat. Jadi belajar ilmu ni fardu, bukan wajib, fardu. Tadarus tu sunat. Saya bukan nak itu apa ni, teruskanlah program macam biasa, tapi macam ni ya, macam ni. Barulah ustaz tak perlu dipindah-pindahkan masa sampai lewat-lewat. Contoh ni ya, contoh. Akak salah, okey. Bukan contoh. Tapi kenapa? Kerana terpaksa menunggu orang yang sedang beribadah sunat untuk melakukan yang wajib. Yang ni salah. Ini ni buat kerja tak ada panduan Quran. Nak baca tak ni? Tak payah baca dah kan? Ni. Baca lagi lah, terkena seorang-seorang termasuk saya. Ni.
Baik, tadarus itu pula daripada perkataan apa? Tadarus itu kan bahasa Arab. Tadarus itu daripada perkataan akar, paling dasar. Darasa. Cuma tambah darasa, tambah alif. Asalnya darasa, dal, ra, sin, darasa tu belajar. Tadarasa ya tadarasu. Tadarasa ni sama-sama kena belajar. Yang duk baca, dia baca dengan betul kalau boleh. Kemudian yang dengar tu tolong dengar, belajar daripada apa yang dia baca. Tapi kalau yang baca tu salah, yang sedang baca, yang sedang mendengar ni kena tegur. Yang sedang baca pun belajar, saling belajar. Baik. Kemudian bila mana Quran, kita baca Quran suruh belajar apa mula-mula sekali? Tengoklah suratul Fatihah. Surah Fatihah tu dia mula dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Apa tu? Mengenal Allah. Tak payah terjemah, tahu dah terjemah tu kan. Dengan nama Allah. Siapa Allah? Tuhan. Apa maksudnya? Fa'alam annahu la ilaha illallah. Belajarlah, sesungguhnya kamu kena kenal dia adalah Allah. Jadi ilmu yang pertama, baca Quran, bacalah, tapi mesti belajar mengenal Allah. Itulah suratul Fatihah. Surah yang membuka, bicara untuk kita belajar mengenal Allah. Sekarang ni kan tajuk dia tauhid. Tajuk mengenal Allah. Dan kalau nak baca kelebihan orang ahli ilmu ni, kalau saya baca satu lah di sini ya. Dia kadang-kadang bawa kitab macam ni, saya pun tak suka bawa kitab tebal ni, menggerunkan. Dia nampak habis. Ada satu kelebihan disebut di sini, dan ni menambah semangat ni ya, menambah semangat. Sebab begini, ada tempat-tempat tertentu, bukan sini sebenarnya, tapi saya rasa nak kongsi kat sini. Ya, saya pergi ke masjid kita pergi kan. Ada tempat tertentu ditangguhkan kuliah kerana tadarus. Ada. Kalau kat sini dilewatkan sahaja, tapi masih ada. Ada yang langsung tak ada. Tak adalah, jangan terasa ni ya. Kita belajar ni kena terbuka, jangan terasa. Tapi baik terasa daripada langsung tak rasa. Okeylah. Alah ustaz. Yalah kalau tak rasa. Berhenti terus. Kenapa berhenti? Sebab tadarus. Begitu ya? Gitulah ustaz. Ustaz rehat dulu kan? Okeylah, boleh lah, tak ada masalah. Maknanya dia tak faham ayat syahrul ramadan allazi unzila fihi alquran huda. Quran tu petunjuk, panduan. Tolong belajar apa panduan dia. Buat sesuatu kena ikut panduan kan? Kena ikut petunjuk. Kalau tak ikut panduan, tak ikut petunjuk, dia jadi apa? Sudah. Sesat, minta maaf lah. Minta jauh. Bimbang-bimbang, tak sesat pun tersesat. Okey ya? Jadi salah satu disebut begini. Hebatnya orang ahli ilmu ni. Ada satu hadis an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulani abidun wa alimun. Ia disebut di hadapan Rasulullah. Zukira ni disebut, diceritalah mudah bahasanya tentang dua orang di kalangan manusia ini. Seorang namanya Abid, gelarnya Abid. Apa makna Abid? Ahli ibadah. Maka di saat kita bertadarus, kita sedang beribadah. Untuk digelar ahlul ibadah. Gelar dalam bahasa Arab Abid. Dan satu lagi ditanya kepada Rasulullah, antara abid dengan alim. Alim, orang alim. Ni sekarang ni sedang apa ni? Sedang alim. Yang tadi sedang apa? Sedang abid. Maka Rasulullah ditanya tentang dua golongan ini. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, fadlul alim 'alal abid. Kelebihan seorang alim nak dibanding dengan seorang abid yang ahli ibadah, kafadli, seumpama kelebihanku ala adnakum, nak dibandingkan dengan orang yang paling rendah di kalangan kamu. Sahabat ni dia ada tingkatan kan, ada disebut kibarus sahabah, sahabat-sahabat besar, sahabat-sahabat utama. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman ni sahabat utama ni. Ada sahabat-sahabat yang paling bawah. Ya. Yang tak alim ada juga, yang tak hafiz pun ada juga. Jadi apa kelebihan orang alim sekarang ni? Untuk kita usaha jadi orang alim sekarang ni, seumpama nak dibanding dengan orang yang sedang beribadah sekarang ni, seumpama kelebihanku, kata Nabi. Nabi sandarkan pada diri dia, nak banding dengan sahabat dia yang paling rendah. Boleh bayang tak?
Boleh faham insya-Allah ya? Moga-moga Allah bagi saya dengan tuan-tuan dan puan-puan faham. Allah bagi kita faham. Jadi lepas ni fahamlah kan. Jangan buat-buat tak faham. Kan nak cakap juga. Maknanya mana dulu. Tapi oleh kerana susunan program tu kena ikut. Tapi kalau boleh awalkan lagi. Lepas subuh terus lepas subuh. Taklah, jangan balik lah. Datang awal-awal jangan balik terus. Okey. Kemudian habis cepat. Kemudian boleh datang sini cepat. Lepas tu kalau dah habis contohnya jangan minta maaf ni tempat lain saya tengok ni ya. Ni bulan Ramadan ni kali pertama saya datang kan. Bulan lain dah banyak tempat. Bulan lain dah 2 tempat saya pergi. Dah lah dia tadarus. Kita sampai pun dia duduk tadarus lagi. Dulu satu tempat tu dalam masjid tadarus dalam masjid. Jadi dia jadual kita pukul 10 lewat kan, biasalah lewat ni biasa. Sekarang ni tak ada masalah, susunan masa tu mesti berubah, masa makan pun berubah kan. Tidak ada masa yang paling penting dalam hidup kita, ada 2 masa, makan dan tidur. Itu pun kita sanggup ubah. Bolehlah yang lain, tak ada masalah. Tapi ada satu tempat tu, dah lah dia kata pukul 10 kita pergi pun dia duduk tadarus lagi, kita duduk tunggu, dia duduk tadarus. Betul ni Kak? Belah sini. Belah sini. Dia duduk tadarus. Ustaz, tunggu sekejap Ustaz ya. Tunggu sekejap. Okey, lepas tu dah selesai. Terhege-hege pula simpan rehal kan. Buat relax, dia sembang pula. Sembang lagi. Minta maaf ni bukan sini ya. Saya cakap betul ni. Bulan Ramadan ni mana boleh tipu batas solat. Batas solat pula. Batas puasa. Ni ada satu tempat. Saya kata gini, cakap betul pukul berapa nak mula. Lepas tu kalau dah selesai jangan sembang lagi. Inilah kenapa kalau boleh kita nak Allah Ta'ala melalui malaikatnya catat diri kita sebagai seorang alim dan kelebihan kita disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang abid tu jangan pandang rendah. Yang abid ni Nabi sandarkan kepada sahabat Nabi. Dan tidak ada insan yang paling mulia, yang paling hebat sampai akhir zaman pun tak akan ada lagi kecuali sahabat Nabi. Walaupun paling rendah katanya nak banding dengan sahabat-sahabat yang besar yang lain-lain, yang khilafah Nabi itu. Jangan pandang rendah. Tapi inilah hidup di bulan Ramadan, hidup dengan ilmu dan panduan Quran. Bukan sekadar kita buat sesuatu akan merugikan kita. Inilah yang ada berbaki bahasa yang ada ni. Boleh insya-Allah ya. Setakat tu dululah baru baca hadis. Ni tak tahulah berapa ribu ada dalam ni. Ni ya. Tapi termasuk akhir zaman. Tapi nak bagi tahunya, saya pelik juga Syekh almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam ni, bila mana dikumpul hadis-hadis akhir zaman, dia letak mula-mula sekali dalam menyelesaikan hidup melalui kehidupan akhir zaman, ilmu. Berapa ramai orang di akhir zaman banyak ibadah tanpa ilmu dan tertipu. Itulah duk sibuk selfie tu. Buka saja Facebook, selfie tadarus. Tak tadarus lagi dah selfie awal-awal. Alhamdulillah hari ni baru nak mula tadarus. Biarlah lepas mula dulu barulah ambil. Barulah okey lah sikit kan. Malaikat dah tulis dah. Ni baru nak mula dah selfie. Tuan-tuan, jangan lagi kongsi ibadah kita dengan sesiapa pun. Kongsilah ibadah kita hanya dengan Dia, Allah. Boleh ya? Dah selfie dah pagi tadi. Alhamdulillah. Okeylah. Minta maaf ya, ambil masa sikit tu. Tak boleh saja saya bawa ni, saja nak tunjuk betapa para alim ulama ni membicarakan ini akhir zaman. Subhanallah. Ni. Ya. Tak tahu saya pun. Beli kat mana? Saya pun orang bagi. Nanti saya rasa kedai-kedai ada rasanya. Ada kedai-kedai mana-mana pun ada. Dia gini, dulu dia buat sebuah-sebuah. Dulu ni dia gabungkan, tetapi disusun balik bahawa tidak akan mampu kita berdepan dengan dunia akhir zaman kecuali dengan ilmu. Tak akan mampu. Ya. Hatta berapa ramai orang yang dianggap sudah berilmu pun tertipu dengan ilmu. Itu satu hal pula. Ya. Yang kita yang tak ada ilmu ni lagilah. Yang ada ilmu pun ada waktunya tertipu dengan ilmu. Rasa bangga diri, rasa hebat, rasa mulia, rasa alim, rasa betul. Ini salah satunya. Okey, kita teruskan di sini insya-Allah. Allah, moga-moga Allah Ta'ala sentiasa meletakkan diri kita semua dalam taufik dan hidayah Allah. Ya, bimbingan dan tarbiyah Allah secara langsung. Biar Allah tegur kita secara langsung.
Ya, supaya kita tak terlambat dalam kita kembali dalam membetulkan hidup kita dengan Allah. Kita sekarang ni sedang menyelesaikan urusan kita dengan Allah. Selesai kita dengan Allah, selesai dunia dan akhirat kita. Tapi kalau tak selesai kita dengan Allah, walaupun kita sebaik mana kita dengan manusia, habislah kita di akhirat nanti. Kerana yang akan menghitungkan diri kita adalah Allah. Cuma Ramadan ni, kata ulama, Ramadan ni Allah Ta'ala seolah-olah telah memberi satu mesej kepada kita melalui ayat Qurannya, melalui hadis-hadis baginda Nabi dan huraian para alim ulama. Bulan Ramadan ni Allah kira dah selesai dah dengan kita. Tunggu masa untuk kita masuk syurga. Kenapa? Sebab dia dah tutup neraka. Neraka ni kalau nak masuk pun tak boleh ni. Adakah kalau nak masuk? Ya, kalau sekalipun dia rasa nak masuk, tak boleh, Allah tak bagi. Sebab apa? Sebab Allah dah tutup. Dan Allah dah buka pintu syurga. Apa maknanya? Allah ni nak sangat tunggu masa je kita meninggal dunia. Sebab tu kadang-kadang kita cakap berulang-ulang kali, kalau ada orang yang ingin mati, maka sekarang waktu yang terbaik untuk dia mati. Kalau dia ingin mati. Tapi kalau dia nak beraya, ingin beraya, sekarang pun waktu yang terbaik untuk doa supaya panjang umur, boleh sempat raya. Sebab bulan ni kan bulan makbul doa. Nak yang mana? Raya lah ya. Okey, saya pun samalah. Okey, baik, kita sambung di sini. Allah, bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in, amma ba'd. Hari ini muka surat apa kita ya? 31. Baik. Kita masih lagi berada pada fasal kelima, al-faslul khamis. Apa tajuk dia? Kepentingan keseimbangan antara syariat dan hakikat. Syariat adalah peraturan-peraturan, cara-cara, kaedah-kaedah berinteraksi dengan hakikat. Dan hakikat sebenarnya adalah Allah. Itu maksud dia yang kita sedang bicara. Selain Allah bukan hakikat. Kerana apa? Sesuatu yang dikatakan hakikat adalah yang kekal, yang tidak ada kesudahan. Sebab tu kalau hakikat ni, kalau kita terjemah bahasa Melayu kita, ialah yang sebenar. Hakikat yang benar-benar. Maknanya selain itu yang tidak benar. Apa makna salah satu benda tu yang benar? Dia kekal. Ya, selalu kata benar tak? Ni nak contoh yang sama dah kan? Benar tak you sayang kat I? Benar? Apa buktinya? I akan sayang you selama-lama. Itu benar. Walaupun di sebaliknya ada sedikit pembohongan. Tapi itu benar. Kalam itu benar. Kenapa? Bila mana letak selama-lama itu benar. Boleh ya? Sebab tu syurga itu tempat bahagia yang sebenar. Kerana apa? Kekal selama-lama. Lepas tu jangan lagi kita mengejar kebahagiaan yang sementara. Ya, kerana bahagia setinggi mana pun, bila mana namanya sementara, itu tidak benar. Ya, tidak kekal. Mana tak kekal? Dunia. Maka sebab tu kena ada keseimbangan antara syariat dengan hakikat. Ya, syariat mengajar kita mencari sesuatu yang sebenar. Okey ya? Kita sambung hari ini. Wasyattan, amat berbeza di antara dua perkara. Syattan ni dua perkara. Ma bainal mujahadah, antara yang pertamanya yang dinamakan mujahadah, dan yang kedua dinamakan al-minnah. Ya, al-minnah, anugerah atau pemberian. Ingat lagi tak? Saya rasa agak lama saya mungkin cuti ni, mungkin kita terlepas pandang yang disebut sebelum daripada ini. Orang-orang yang melaksanakan muka surat 29 tu, kalau sedikit supaya ada kesinambungan, tiba-tiba dia keluar beza antara mujahadah dengan minnah. Apa mujahadah, apa minnah? Jadi disebut begini, muka surat 29, sekejap kita baca sedikit. Al-qa'im bisyari'ah, orang yang melaksanakan syariat faqat, semata-mata. Semata-mata ada orang ni dia berinteraksi dengan syariat. Solat wajib, okey wajib. Selepas solat tu dia tunaikan, menyelesaikan benda wajib, okey selesai. Apakah selepas itu? Tak ada apalah, dah selesai. Janji solat. Okey. Kemudian apa? Puasa. Masa puasa, okey kita puasa. Tadarus, okey kita tadarus. Lepas puasa, lepas tadarus, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hilang ke mana entah, tak tahu. Kenapa? Kerana dia sekadar berinteraksi dengan tadarus. Dia berinteraksi dengan puasa. Sebenarnya, tapi orang ini okey tak? Okey dah. Sebab kurang-kurangnya dia apa? Tafaddala alaihi bil mujahadah. Allah akan dia, iaitu Allah, muliakan dia dengan mujahadah. Maknanya nak tadarus, nak puasa, itu bukan sebarangan juga kalau tidak ada kesungguhan. Betul ya? Maka okey dah. Walaupun dia hilang selepas itu. Okey.
Jangan salah faham ni. Saya cakap okey tuan ya. Sebab ada orang, ustaz semua tak betul. Tak, betul. Betul. Datanglah Ramadan ramai-ramai, kemudian hilangkan diri selepas itu. Betul. Kurang-kurangnya kita sudah bertukus lumus, bersungguh-sungguh menghadirkan diri kita di saat Allah anugerahkan sesuatu yang terbaik di bulan Ramadan. Okey. Tapi kalau boleh lebih baik, lebih betul. Okey ya? Lebih betul berterusan berinteraksi dengan di sebalik Ramadan, di sebalik puasa, di sebalik tadarus. Apa dia? Allah. Kita puasa pun bukan kita sendiri yang mencipta puasa, Allah. Jadi puasa itu untuk siapa? Untuk Allah, bukan untuk kita. Tapi sebenarnya Allah ni dia tak berhajat pun puasa kita. Sebenarnya dia suruh kita puasa tu, sebenarnya dia nak kembalikan balik kelebihan yang puasa itu kepada kita juga. Oh itu juga, ya. Tapi sebenarnya jangan tengok puasa, tengok Allah yang memberi kefarduan dan kelebihan dan keistimewaan di sebalik puasa untuk kita. Bila? Dunia dan akhirat kita. Baik, buka surat 30. Wal qa'im bil haqiqah. Orang yang melaksanakan hakikat. Apa makna hakikat itu di situ? Pada perkataan ayat itu, iaitu hakikat syariat. Sesuatu yang di sebalik syariat. Di sebalik puasa, apa yang kita kejar? Allah. Di sebalik baca Quran, apa yang kita nak? Allah. Apa maksud nak Allah? Nak dekat dengan Allah, nak dapat redha Allah, nak dapat rahmat Allah, nak dapat keampunan Allah. Apa sebenarnya kita buat untuk Allah? Kerana Allah. Kepada Allah, semuanya Allah. Itulah hakikat. Tafadhala alaihil minnah. Orang yang macam ni, Allah akan muliakan dia dengan anugerah demi anugerah. Kerana kita berinteraksi bukan sekadar dengan cara, kita berinteraksi dengan yang menentukan cara itu, supaya cara itulah berinteraksi dengan dia. Syariat itu untuk berinteraksi dengan Allah, bukan syariat itu sekadar berinteraksi dengan syariat itu semata-mata. Ya, ada orang okey, betul. Ya, baca Quran, okey, alhamdulillah. Belajar tajwid, okey, alhamdulillah. Lepas belajar tajwid, belajar qiraat. Okey, belajar qiraat. Lepas belajar qiraat, belajar tarannum. Ya, okey, belajar tarannum. Okey, semua tu okey. Tapi segala-gala itu untuk Allah. Bukan untuk masuk bertanding semata-mata. Salah tak? Tak salah. Tu jangan salah. Dia dunia sekarang ni kena cakap macam tu dah. Tak tahulah. Kita dulu belajar peribahasa kan. Jadi bila mana orang bercakap dengan peribahasa, kita faham. Orang sekarang dia tak faham peribahasa, dia kena cakap direct. Macam anak-anak zaman sekarang, tak tahulah, anak saya jadi, saya pun rasa pelik. Nampak bersepah lah. Tak faham. Tolong kemas ni. Baru faham. Kemas. Macam tu ya. Kita dulu mak kita cakap, jangan. Tidak. Tu kenapa letak kat situ tu? Dah tahu dah. Mak nak suruh pindahkan tu. Kenapa letak saja tak basuh? Kenapa letak kita anak tahu sekarang, kenapa letak pinggan dekat situ? Dia pun tengok. Rupa-rupanya bukan anak-anak sahaja. Dunia hari ni macam tu. Bila mana kita bercakap bahasa kiasan, dia kata kenapa ni ustaz ni, apa cakap ni, apa masalah ustaz ni? Dia tak faham rupa-rupanya. Okey, setakat tu ya, harap kita faham. Apa maksud di saat kita bukan berinteraksi dengan puasa, tetapi dengan Allah, ketika itu Allah menganugerahkan segala limpahan anugerah kepada kita. Sebab tu kita kata, kenapa dia ni makin tinggi iman dia, makin meningkat ibadah dia. Kenapa dia ni makin macam-macam lah dia ni. Tapi kita macam tu je lah. Ramadan tahun lepas dengan Ramadan tahun ni macam tu je lah. Betul ya? Ramadan tahun lepas sekali khatam. Ramadan tahun ni sekali juga. Ramadan tahun lepas 2 kali. Tahun ni 2 kali juga. Dia tak jadi 3 kali. Tahun lepas tahun 2020 sekali khatam. 2021 2 kali khatam. 2022 3 kali khatam. Ni 2024 4 kali khatam. 3 dah bagus. Dah cepat sangat. Dah lah contoh lah. Tahu lah 2025 5 kali khatam. Kenapa jadi begitu? Kerana dia sudah seronok dengan Allah, bukan dengan tadarus sahaja, bukan dengan khatam Quran sahaja, tapi dah dengan Allah. Tahun lepas 8 rakaat, tahun ni 20. Tahun akan datang 40. Betul. Sahabat Nabi ada 36 rakaat. Imam besar Imam Malik antara 40 rakaat. Kita ni setiap tahun. Yang peliknya ada satu pihak ni, masalahnya ada satu pihak ni orang buat 20, dia duk kata 8. Orang lain dah 100 dah.
terhegeh-hegeh duk bincang lagi, nak dunia nak kiamat dah, dia duk terhegeh-hegeh lagi tu. Kenapa? Kerana dia hanya berinteraksi dengan 8 ke 20. Duk bertekad tajuk tu tak habis-habis tajuk tu apa? Nak baca doa ke tak nak baca doa? Nak selawat ke tak nak selawat? Orang lain dah ratus ribu dah selawat. You nak selawat lepas solat tu pun you duk bincang lagi. Ini memang apa big problem ke apa? Contohnya. Allah, tengok ustaz, tuan guru ustaz kita, Ustaz Yusaini. Lah, kesian Ustaz Yusaini baru ni dia pensan sejam ni. Tak tahu cerita. Yang tak tahu tanyalah yang tahu. Yang tahu bagi tahu yang tak tahu. Tak boleh. Sebab tu, tolong tanya guru kita. Akak tahu, semua tahu. Kena kacau lah tempat dia, kena kacau. Okey, ni tak habis lagi ni. Kita ni kan suka sangat cerita orang kan. Tak ada lah yang ustaz juga yang cakap. Tak ada, saya nak cakap begitu. Dunia hari ni manusia sedang subhanallah, sama-sama Islam. Bulan Ramadan sama-sama Islam. Kononnya aku itu, aku ini. Itulah, biarkanlah. Moga-moga Allah Ta'ala redha dengan kita. Baik, maka untuk sambungan hari ini, beza ni dah sini. Saya baru ni. Ni cerita saya lah daripada cerita orang. Syekh saya sepatutnya balik hari ni, dia datang ni dah dekat sebulan. Beliau balik hari ni. Cuma flight dia pukul 1. Sepatutnya saya hantar beliau untuk ni hari ni, tapi tak usah jumpa semalam pun. Hari ni hari Jumaat kan, hari Khamis, saya pergi jumpa beliau. Rabu tu beliau ada di madrasah saya, datang. Baru ni saya pergi ke Bahau bersama beliau, dan yang sahabat-sahabat lain pun sama lah. Biasanya Syekh ni dia datang bulan Ramadan, dan biasanya dia akan buat, kadang-kadang dia tak buat juga ya. Kita masuk suluk, masuk khalwah 3 hari 3 malam berzikir pada Allah. Jangan bercakap, cuma berhenti solat, berhenti buka puasa, bersahur, solat dan bersahur, berbuka. Kemudian jangan bercakap dengan sesiapa pun, zikir. Maka salah satunya Syekh kata apa? Kita dah di akhir zaman ni, kita kena ajar diri kita, anta wa rabbuk, engkau dengan Tuhan kau. Kena ambil satu masa dalam hidup kita ni, ya, kita bebaskan, ya, tinggal isteri, tinggal anak-anak, tinggallah apa yang mengajar kau, tinggallah saya mengajar, tinggal. Kenapa? Nak duduk di bawah satu bimbingan bahawa ada waktu kita dengan Allah. Zikirlah Allah, sebut Allah 3 hari 3 malam. Mengantuk, tidur sekejap, ya. Penat, rehat sekejap. Tu. Jadi salah satu daripada para alim ulama yang murabbi, mursyid, dia nak kawal hati kita. Kerana di akhir zaman ni, hati kita ni terlalu sangat tak tahu apa benda dalam hati kita ni sebenarnya. Dan yang paling banyak benda yang ada dalam hati ni pasal orang. Terasa nak tahu orang ni, terasa nak tahu orang ni, terasa nak tahu orang ni. Diri sendiri terumbang-ambing. Contoh, nak sibuk pasal orang, nak sibuk. Tapi bukan maksud yang tadi. Saya nak bagi tahunya, diri kita ni, kita kena letak ada satu waktu hanya kita dengan Allah. Pilihlah seminggu sekali, ambil 1 jam ataupun 1 hari lah. Minta izin, kalau ada suami kena minta izin suami. Kalau kita kena bagi tahu kat isteri, kat anak-anak, ya, saya nak duduk dalam bilik. Masa makan panggil lah, masa solat kita solat jemaah sama-sama. Ataupun kalau dekat masjid, kita pergi masjid sekejap, tapi jangan sembang. Tu kita dalam masjid, di sana ada masjid, ada tempat kita solat, turunlah ke masjid, tapi masing-masing jangan sembang. Ya, sembang lepas baca apa semua, okey, doa, okey, naik duduk, jangan sembang. Kenapa? Nak ajar diri kita supaya di akhir zaman ni pentingnya waktu kita dengan Allah. Kerana memang akan sampai, memang pasti akan sampai satu masa kita akan berseorangan di dalam kubur. Ketika itu hanya Allah boleh bantu kita. Anak isteri yang sayang kita ni, yang kan kononnya terbaik, jaga kita, alhamdulillah, okey, alhamdulillah, pasti pun mereka akan kembali rumah masing-masing. Mereka akan menangis 1-2 hari, tapi sama ada mereka menangis atau mereka tidak menangis kehilangan kita, kita tetap berdepan dengan malaikat. Hanya Allah ketika itu bantu kita. Malaikat tak bantu. Malaikat dia datang soal je, kerja dia, tak jawab dia pukul.
Siapa ketika tu yang bantu kita? Allah. Sebab tu tolong awal-awal. Sebab tu ulama dulu, ingat tak? Ulama dulu, kalau saya ada seorang pensyarah saya Indonesia tu, tengok, perasan tak bila mana bercerita, dia ada cerita kedua. Tadi cerita pertama, ni cerita kedua, kemudian habis masa. Okey, habis masa. Pukul 1:31 ni. Cuma nak cakap satu, ulama ni dia buat apa? Tempat suluk dia kan. Kadang-kadang dia buat kubur. Di Kelantan ada, kalau boleh kita pergi masuk duduk dalam kubur. Dia siap kubur dia. Dia masuk dalam tu, dia berzikir, dia solat. Mana kalau dia meninggal nanti, itulah tempat untuk dikuburkan dia. Sampai tahap tu ulama buat persiapan. Kita sekarang sedang bersiap untuk raya. Samalah kita. Subhanallah. Tapi berapa ramai orang balik raya, dia tak sampai rumah dia sampai ke kubur. Inilah benda-benda yang kita sedang bincang ni. Jadi beza antara orang yang sekadar berinteraksi dengan syariat. Okey, Allah anugerah pada dia mujahadah, dia bersungguh melaksanakan syariat. Tetapi orang yang bukan sekadar hidup bersyariat, tapi dia hidup dengan hakikat, iaitu Allah yang dia nak temui, yang dia nak dekatkan diri di sebalik syariat, maka orang yang akan bagi minnah, Allah bagi segala anugerah. Kita baca yang bawah tu, nota kaki tu. Walaupun kedua-dua golongan iaitu yang diberi mujahadah dan yang diberi minnah. Minnah tu anugerah pemberian, dimuliakan oleh Allah, tapi kedua-dua ini Allah muliakan. Namun kedua-duanya di tahap yang berbeza. Seperti tahap muqarrabin dan tahap ashabul yamin. Di mana kedua-duanya walaupun dimuliakan oleh Allah, namun di dua tahap yang berbeza. Ingat suratul Waqiah, ashabul yamin. Tapi di sana, di dalam surah Waqiah itu juga ada disebut terlebih dahulu, as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Maka di sana ada golongan yang disebut muqarrabun, orang-orang yang dekat dan rapat betul-betul dengan Allah. Tapi ada orang disebut ashabul yamin, orang yang mendapat buku catatan daripada tangan kanan. Orang ni ahli syurga. Tapi ada satu lagi orang yang dekat dengan Allah, Allah dekatkan dia syurga kepada dia. Dia ada beza. Kita ni sekarang sedang berjalan ke syurga, tapi sebenarnya berjalan bertemu Allah untuk masuk syurga. Tapi ada orang Allah bawa syurga kepada dia. Yang tu yang kita nak ni, beza antara. Sebab tu di saat solat, bukan fokus pada solat, fokus kepada siapa yang kita sedang solat. Maka ketika itu kita akan rasa manis, rasa seronok, rasa nak bangun 2 rakaat lagi, rasa nak 2 rakaat lagi. Kalau kita baca satu muka Quran, kita nak baca satu lagi. Kadang-kadang rasa tak nak berhenti dah. Ketika itu kena berhenti. Kalau dah rasa tak nak berhenti, kena berhenti. Syaitan dah mula nak tipu kita. Sebab kita kan ada tanggungjawab lain lagi. Syaitan ni pandai. Baru ni ada seorang, masa saya duduk zikir kan, ada seorang cuit saya, suruh saya tanya. Cuit saya kata, Ustaz tolong tanya Syekh, masa kita duduk zikir tu, datanglah ingatan kita terhadap dosa-dosa kita yang lalu. Tu macam mana tu? Sebab Syekh kata, masa kita duduk zikir ni, jangan ingat lain, hanya Allah je ingat. Jangan ingat dosa, jangan ingat pahala, jangan ingat semua sekali. Yang datang dalam hati tu, buang, ingat Allah saja. Jangan campur. Dia nak ajar kita dalam hati tu, jangan campur, Allah saja. Hatta pegang tasbih. Masa tu saya pun angkat tasbih saya. Dia kata tu, jangan pegang. Tasbih pun dia tak nak bagi pegang. Kenapa? Tak mahu, hati ni tak mahu terikat dengan apa-apa. Putuskan seluruhnya. Jadi bila mana kita zikir, mesti kita insaf kan? Bila mana kita insaf, ingatlah dosanya. Jadi kawan tu tanya, masa muzakarah tanya, dia kata dosa pun jangan ingat. Kerana bila mana ingat Allah, Allah mengampunkan dosa kita. Baik, cuma persoalan kenapa? Rupa-rupanya syaitan ni punya dia bijak. Di saat kita berzikir, dia datangkan kita ingat dosa. Dia nak pecahkan ingatan kita. Itu syaitan. Bijaknya syaitan ni. Samalah bila mana kita, contohlah kita bertadarus ke, kita belajar, macam belajar ni pun tak kena gaya, kita rasa bagus juga aku ni, dah tadarus lagi, belajar lagi. Sudah habis, pandai dia syaitan ni. Termasuk kita ada yang tertipu lagi. Kan tadi dah tadarus, cukuplah belajar, bulan depan pula. Ni lagi tertipu. Syaitan ni macam, Syekh kata itulah. Ya, kamu kena belajar juga macam mana syaitan tipu kamu. Termasuk salah satu, di saat kamu berzikir, kamu datang perasaan insaf, kononnya ingat dosa, masa makan tak ingat pun dosa. Dia cakap macam tu kan.
Ada orang ingat dosa masa makan, kemudian menangis. Kenapa menangis ni? Tak lalu makan, tak ingat dosa. Oh tak, baru 3 pinggan dia bantai. Oh, masa zikir ingat dosa. Masa makan tak ingat. Kerana berapa ramai manusia selepas makan tu lah dia buat dosa. Betul? Lepas makan buat dosa ya? Kan tadi kan dapat letih, lepas kena pinggan, mulalah celik kat orang. Nak cakap itu, nak cakap ini. Tadi kita ni. Okey, selesai. Boleh, insya-Allah tu contoh ya. Baik, kemudian satu lagi. Kita sampai pukul apa Kak ya? 15 minit lagi. Tak boleh. Tak boleh. Dia mengaji tak boleh banyak sangat. Mengaji tak boleh banyak. Kenapa tak boleh? Nanti banyak pula ilmunya. Okey, al-qa'im ma'al mujahadah mawjudun. Okey. Apa beza di antaranya? Walaupun kita dah faham. Ya, antaranya mujahadah dengan minnah ni, mujahadah ni kita kena bersungguh. Kalau tak bersungguh tak jadi. Tapi bila mana dah sampai tahap minnah, anugerah, barulah kita faham kenapa Imam Asy-Syafi'i dia boleh khatam Quran 60 kali bulan Ramadan. Anugerah Allah. Sebab tu orang dia bercakap, ya ke Ustaz, kalau kita solat 100 rakaat, sempat ke kita nak apa? Kita nak sahur? Saya rasa tak sempat lah. Sebab dia ukur dengan diri dia. Kerana dia berada pada maqam yang mana? Ni. Maqam yang dia perlu bersungguh baru jadi. Ada orang, Allah yang jadikan dia. Ada orang ni terpaksa apa? Tidur awal. Dia nak bangun malam. Ada orang ni dia nak bangun malam tahajud, dia kena tidur sebelum zuhur. Betul, nak bangun tahajud kena tidur sebelum zuhur. Qailulah. Kenapa ketawa pula ni? Pelik ya? Antara tip nak bangun malam, kena tidur qailulah sebelum zuhur. Sebagaimana tip untuk rasa sehat, rasa kuat semasa berpuasa, kena bersahur. Sunnah tu rezeki hak lain, ini antara rezeki kaedah dia. Kemudian kena tidur awal pada waktu malam. Kena tidur awal. Kemudian jangan makan banyak sebelum tidur tu. Minum banyak. Kemudian barulah boleh bangun awal. Untuk tahajud, boleh bangun tahajud. Ada orang maknanya dia kena kunci jam lagi. Kemudian pesan lagi kat isteri, pesan lagi kat suami, bersungguh dia nak bangun malam. Ada orang ni dia tidur pukul 3 pun dia boleh bangun pukul 4. Kerana maqam dia sudah lain. Dia dikawal, diberi anugerah oleh Allah. Inilah anugerah. Barulah kita faham rupanya Rabi'atul Adawiyah yang dengar ceritanya 300 rakaat satu malam, kerana dia sudah berada pada maqam yang lain. Kerana dia tidak lagi melihat sekadar tahajud. Kita melihat tahajud tu kenapa? Kena tidur dulu. Kemudian nak kena bangun pula. Bila nak kena bangun, kita nak fikir. Orang dia tak fikir dah itu, dia fikir Allah. Walaupun dia tidur pukul 4, dia boleh bangun pukul 5 kerana dia ingatan dia, hati dia, jiwa dia seluruhnya dengan Allah. Macam orang bercinta lah. Sebab tu saya selalu sebut. Orang bercinta kan. Orang bercinta ni dia sanggup. Penat, letih, lesu, mengantuk tak. Hilang. Walaupun memang penat, walaupun memang mengantuk, tapi hilang. Betul. Dulu kan pernah bercinta kan. Kita penat ni. Penat. Kemudian mak awak telefon. Contoh. Telefon. Alah rasa nak makan roti canai lah. Ya, okey boleh. Pergi cari lagi. Pergi hantar pula. Kemudian baru balik. Oh terlupa. Ada satu lagi lah. Tadi lupa nak pesan. Pergi beli lagi. Balik lagi. Tu kalaulah dia cakap, oh ada satu lagi lah, kita pasti. Tapi itu makwa nama dia. Tapi kalau isteri, kenapa you tak bagi tahu semua sekali kalau isteri? Tak boleh nak bagi tahu macam gitu. Itulah sebenarnya dengan Allah. Tadi dah solat, ya dah solat. Dah baca Quran. Tapi nak solat lagi. Okey, solat lagi. Solatlah. Baca Quran lagi. Tapi ada orang kalau dia sekadar berinteraksi dengan, okey tadi dah baca, malam besoklah pula baca. Tapi ada orang tidak. Kerana apa? Dia sudah berada dengan hubungan dia dengan Tuhan. Itulah anugerah. Barulah kita faham bahawa tertentu sampai 100 rakaat, 200 rakaat, sampai khatam Quran satu hari sekali. Kita sebulan pun terhege-hege. Sama saya cakap saya ni sebenarnya ni. Kenapa? Kerana kita berada pada tahap mungkin, minta maaf ya, mungkin tahap pertama pun tak ada kita. Mujahadah pun tak ada. Jiwa kesungguhan pun tak ada. Sambil-sambil je. Betul ya?
Ini yang kita risau. Baik. Itu satu perbezaan. Perbezaan kedua, al-qa'im ma'al mujahadah maujudun. Orang yang melakukan syariat semata-mata maujud dengan mujahadah tadi semata-mata juga merasa wujud diri. Apa maksud? Orang yang melakukan kesungguhan ni, dia bersungguh solat, dia bersungguh bangun malam, dia bersungguh menderma, dia bersungguh buat baik. Orang ini masih merasa diri dia. Bagus juga aku ni, sungguh juga aku ni, bersemangat juga aku ni. Ini sedikit bahaya. Beza bagaimana? Wal qa'im al minnah mafqudun. Sedangkan orang yang melaksanakan hakikat itu, dia di sebalik syariat, dia mencari hakikat, iaitu berhubung dengan Allah, mafqud, orang yang kehilangan. Apa makna kehilangan? Tidak merasa wujud diri sendiri, bahkan merasa seluruh apa yang dia buat adalah dari Allah. Boleh faham insya-Allah ya? Ada orang dia solat, dia datang masjid, dia rasa dia yang datang masjid, dia yang nak datang. Kerana apa? Kerana dia ni orang baik, dia lebay, dia orang soleh, dia rasa dia. Sebenarnya tak ada orang pun boleh jadi baik kalau Allah tidak jadikan dia orang baik. Tidak ada seorang pun yang boleh datang dalam majlis ilmu, tidak ada seorang pun yang boleh baca Quran untuk bertadarus kalau Allah tak pilih dia dan izinkan dia. Itu sebenarnya yang hakikat yang sedang berlaku. Kita ni dulu banyak kali saya ulang, kita ni ada tak dulu? Tak ada. Sekarang kita ada. Ada. Siapa yang ada kita? Adakah kita mengadakan diri kita sendiri? Tidak. Allah yang adakan. Setelah Allah adakan kita, siapa pula yang hidupkan kita? Allah juga. Habis kalau bila mana Allah yang hidupkan kita, maka segala kehidupan ini siapa yang susun? Allah juga, kerana hidup ni dalam takdir Allah. Maka kalau seluruhnya itu Allah, kenapa masih merasakan diri itu baik? Sedangkan Allah yang jadikan kita baik. Kenapa rasa diri itu berilmu, sedangkan Allah yang memberi ilmu? Sebab tu orang yang faham hakikat ni, dia makin tawaduk, makin rendah diri, makin dia tak rasa hebat, dia tak akan condemn orang, dia tak akan hina orang, dia tak akan rendah-rendahkan orang. Dia tak akan sibuk cari salah orang, kerana salah diri sendiri pun dah terlalu banyak. Akhirat nanti pun, kalau balik akhirat nanti, Allah tak tanya salah orang, Allah tanya salah kita sendiri. Ada Allah tanya hajiran kita. Sampai masuk dalam kubur, malaikat tanya, jiran kamu sihat ke? Mana ada jiran kamu pergi solat? Tak, dia tanya kamu. Macam mana keadaan kamu? Beriman ke tidak? Ini soalan-soalan. Sebab tu Syekh saya selalu ulang, kadang-kadang kamu duk sibuk dengan orang ni, dengan ni. Sibuknya kamu dengan ni. Bagaimana dengan diri kamu sendiri? Jadi salah satunya kita nak di sini. Salah satunya ialah kita letak diri kita kepada satu keadaan yang mana kita bergantung sepenuhnya dengan Allah. Okey, selesai insya-Allah ya. Kita muka surat 32. Ada soalan tak sebelum kita pindah ni? Boleh tangkap tak ya? InsyaAllah. Ya, moga-moga Allah bagi kita faham insyaAllah. Baik, fasal yang ke-6. Al-faslul sadis. Ya, fasal yang ke-6. Tawakal dan tauhid. Walaupun dah faham sangat dah tentang tawakal, begitu juga tauhid. Cuma kita bahas untuk hidup bertawakal dan hidup bertauhid. Ya. Kita bicara pasal tawakal, tapi berapa banyak kita sebenarnya tidak bertawakal. Kerana tawakal ini, dia ada beberapa maksud yang lain yang boleh kita faham, yang meletakkan diri kita benar-benar bertawakal. Al-a'malu, amalan-amalan. Amal tu dia jamak kepada perkataan amalun. Amalun satu amalan. A'mal, amalan-amalan yang kita buat. Muta'alliqah ni bersangkutan. Ada berkaitan, bersangkutan bisyar'i syarif, dengan syarak yang mulia. Segala amalan kita dia ada kaitan dengan syarak, dengan hukum-hukum syarak, peraturan-peraturan syarak. Peraturan syarak ini peraturan yang mulia, kerana dia datang daripada Allah yang mulia melalui Nabi yang mulia. Ya, sebab tu orang hina hukum syarak, orang tu boleh jatuh kufur. Hina hukum Islam. Hukum Islam ni secara umum. Islam ni pula ada hukum ibadah, ada hukum muamalah, ada hukum jenayah, ada hukum itu, hukum ini. Maka sesiapa yang menghina hukum-hukum ini, maka Allah hinakan dia. Dia terkeluar daripada agama. Sebab hukum ni mulia. Okey ya? Kerana datang daripada Tuhan yang Maha Mulia dan dibawa oleh Nabi yang mulia kepada umat yang mulia. Maka sesiapa yang ingin mulia dan dimuliakan oleh Allah yang Maha Mulia, dia kena hidup bersyariat. Kalau dia rasa nak hina dan menghina diri dia sendiri agar dihumban dalam neraka, dia tinggalkan syariat atau dia sampingkan syariat. Sebab tu kadang-kadang benda-benda begini, subhanallah, kalau kita hurai, susah dunia akhir zaman ni. Bila mana kita hurai, mungkin ada yang terasa. Hukum ni hukum syariat. Kita orang Islam. Okey, kenapa kita orang Islam? Sebab agama kita Islam. Orang yang Islam disebut Muslim.
Yang perempuan disebut muslimah. Kenapa kita disebut muslim dengan muslimah? Sebab kita hidup dengan Islam. Islam tu apa? Islam tu syariat. Islam tu peraturan syariat, peraturan beribadah, peraturan bermuamalah, peraturan nikah kahwin, berkeluarga, peraturan apa macam-macam lah, peraturan-peraturan. Termasuk peraturan yang diangkat kepada kedudukan perundangan. Ya, Islam ni dustur. Al-Quran tu disebut ad-dustur. Apa makna dustur? Perlembagaan, perundangan. Tapi dunia ini kita lihat orang Islam sendiri tidak cenderung kepada syariat dan perundangan Islam. Orang Islam sendiri, ya, berapa ramai yang menjadi pengamal-pengamal undang-undang sivil yang begitu sekali bertukus lumus mempertahankan undang-undang sivil nak dibanding undang-undang syariat. Maka orang ni wal-iyazubillah, kalau tak kena gayanya, kalau Allah murka, Allah tak akan muliakan lagi mereka, kerana mereka meninggalkan syariat yang mulia pergi kepada sesuatu yang tidak mulia. Sedangkan hukum-hukum yang ada ni satu pun tidak mampu membuktikan penyelesaian kepada permasalahan manusia. Ya, hukum yang ada tak ada selesai. Rasuah selesai? Tak selesai. Kecurian selesai? Tak selesai. Penipuan selesai? Tak selesai. Di Mekah tu potong tangan. Ya. Ada tak orang nak mencuri? Tinggallah kat situ. Tuang kedai tutup dengan kain aja. Kalau kat sini tutup dengan kain tu hilang. Tak adalah. Betul. Ke dengan kedai hilang. Tengok kedai betul. Tapi kenapa di situ? Tapi di Jeddah lain. Di Jeddah lain kan? Di Jeddah lain. Sebab tak dilaksanakan di situ. Mekah dengan Madinah. Tahu maksudnya apa? Itulah bukti depan mata kita orang Islam yang pergi ke mana? Pergi umrah, pergi haji. Tapi yang pergi umrah, pergi haji balik-balik nak buat aja? Tak nak buat juga. Takat tu dulu. Perenggan seterusnya. Okey. Wa tawakkulu muta'alliqun bil iman. Adapun tawakal. Tawakal tu dia begini. Amalan dalam Islam tu dia ada dua. Amalan zahir, amalan batin. Amal yang disebut di situ adalah amalan zahir. Ya, menjual beli, dan sebagainya, itu amalan zahir. Amalan batin, tawakal. Tawakal tu di mana? Di hati. Macam sabar. Sabar tu amalan. Ya, bukan sekadar satu sifat, dia satu amalan. Amalan batin, amalan hati. Contoh niat. Niat tu amalan hati. Selain daripada niat kena sabar, amalan hati. Termasuk tawakal, dia amalan hati. Sebab tu dikatakan begini, wa tawakkulu muta'alliqun bil iman. Ya, adapun tawakal itu berkaitan dengan keimanan. Ya, berkaitan keimanan. Ya, ada saya tak bacalah yang atas tu, tapi tak payah dah. Nota kaki angka yang ke-30 tu. Tak apalah, saya baca yang bawah tu 31. Tawakal. Baik, cuma begini, kalau syekh saya belajar dengan guru saya. Tawakal ni kalau kita terjemah bahasa Melayu kita, umumnya menterjemah berserah. Tapi syekh saya dia kata apa? Bukan berserah. Berserah tu betul juga. Tapi bergantung. Ya, tawakal ni meletak seluruh pergantungan kita kepada Allah setelah kita usaha dan ikhtiar. Ya. Setelah kita usaha, sakit, makanlah ubat, pergi jumpa doktor. Kalau miskin, cuba berusaha, bekerja dan sebagainya, usaha. Setelah itu tawakal, gantung segala usaha itu kepada Allah. Tapi bahasa Melayu mungkin ada makna lain, berserah, serah pada Allah. Tapi bila mana kita kata serah pada Allah, seolah-olah tak perlu buat apa-apa. Tak, jangan. Jadi sebelum kita nak gantung sesuatu, kita kena buat dulu. Barulah kita gantung sesuatu itu. Jadi antara bahasa lebih tepatnya ialah tawakal ni gantung seluruhnya. Segala usaha kita, ikhtiar kita, apa lagi, perancangan kita, termasuk diri kita sendiri pun letak seluruhnya gantung pada Allah. Sebab apa? Allahus Samad. Sebab tu tuan-tuan perasan tak, kita baca surah Al-Ikhlas ni, kita baca surah Ikhlas. Surah Ikhlas ni surah Tauhid. Walaupun tak ada perkataan Tauhid, ada Ikhlas. Apa maknanya? Kerana Tauhid itu adalah sesuatu yang ikhlas tu suci. Apa makna ikhlas? Tak ada sesuatu yang lain, hanya Allah. Apa makna hati yang suci? Hati yang khalis, hati yang bersih, yang tak ada selain Allah. Maka bila mana dalam hati kita hanya ada Allah, itulah tauhid. Kerana tauhid itu hanya Allah. Baik, ayat pertama, qul huwallahu ahad, cerita tauhid.
Contoh tauhid, Allahus Samad. Pelik. Katakanlah Allah itu Esa. Kemudian selepas bicara tentang keesaan Allah, Allah letak diri dia adalah Allahus Samad. Allah itu tempat bergantung. Maka nak tahu bukti kita benar-benar bertauhid pada Allah, gantung seluruhnya hidup ini pada Allah. Apa berlaku? Lakulah. Saya nak cerita sikit Allah kata masa lagi sikit. Pukul apa dah ya? 1 minit Baru ni saya balik Kelantan. Satu hari je balik, duduk sekejap, datang. Pergi dengan kawan. Jadi balik tu ada satu benda yang ni kongsi lah, sekadar kongsi. Mungkin tuan-tuan apa-apa ada pengalaman masing-masing. Balik pergi ada satu tempat tu, saya letak duit dalam poket. Saya jarang bawa dompet ni. Bawa pun tak ada duit kan. bawa dalam poket. Lepas tu jumpa seorang makcik tu. Makcik tu pelik. Makcik tu tolak kuih. Belilah sikit adik. Tak apa dah beli. Kemudian lepas beli duit makcik tu, duit ada dalam poket ni aja, yang ada itu aja yang ada. Lepas tu saya nak pergi beli baju. Tengok boleh juga beli baju. Tengok tak ada duit dalam poket ni. Sudah. Tak apalah bang, nantilah tengok. Saya kata tengok. Saya tengok aja ni. Padahal memang saya nak beli pun. Lepas tu okey, selesai satu. Kemudian datang dalam hati saya pun rasa kenapa? Mana ya? Jadi dia rasa nak cari. Hati saya kata apa? Biarkanlah dia hilang. Ya ke? Ayolah, biarlah hilang. Okey. Ada satu benda dia cakap kat hati saya. Biarlah duit tu hilang. Tak payah fikirlah. Saya pun tanya dia balik. Tak tahu dia tu siapa. Saya pun kata, iya ke? Ayolah. Okeylah, biar dia hilang. Okey, hilang. Lepas tu pergi pula. Nak balik. Sampai Gua Musa berhenti situ. Ni tasbih saya ni. Letak baca-baca letak atas ni. Tapi ada saya pergi dengan kawan lah, dia bawa letak atas ni. Lepas tu baca pula letak. Kemudian nak pergi berhenti satu tempat. Bangun. Lepas tu cari tak ada. Hilang dah tasbih. Lepas tu fikir, hilang dah tasbih. Dia hilang tasbih ni macam hilang nyawa. Ni ada. Dia tak macam duit. Sebab inilah yang mengingatkan kita pada Allah. Duit tu kadang-kadang melupakan kita Allah daripada Allah. Ini sudah hilang. Rasa sedih sikit. Dia pun cakap, biarlah tasbih tu hilang. Ya ke? Ya. Biarlah hilang. Apa? Hilang di Gua Musa. Balik sini. Lepas tu kawan tu dia tengok saya sedih. Dia pergi, dia kata, ke dalam kereta saya Ustaz? Tak ada, saya turun tadi tu. Dia pun pergilah. Pergi ke cuci kereta, dia kata tolong cuci betul-betul, cari semua. Ya, tasbih Ustaz ni cari. Tak ada lah. Dia vacuum apa semua kan, cari, tak ada. Kemudian dia kata Ustaz tak ada. Tak apa. Dah, jangan cari. Biar dia hilang. Kemudian dia pun baliklah, dia pergi cuci lagi kereta dia sekali kedua. Dia tak puas hati. Nak cari juga, takut ada orang cari. Lepas tu dia kata duduk atas tu, atas kursi. Duduk atas kursi. 2 kali cuci. Duduk atas kursi. Mana ada itu kan? Atas kursi yang saya duduk tu, duduk atas kursi. Padahal saya pun dah cari dah. Dia cari atas kursi, tengok bawah, tarik kursi, tengok di atas kursi. Saya pun nak ajar satu benda. Baru saya ingat balik yang Syekh saya kata, hidup ni serah seluruhnya pada Allah. Kalau sampai satu waktu hilanglah. Sampai satu waktu adalah. Kalau sampai bila-bila tak adalah. Macam tu hidup ni. Ni tawakal. Lepas tu dia balik. Ni. Dia balik. Wallah alam, mungkin dia yang tak jumpa. Wallah, tapi bukan nak cakap apa je. Macam tu ya hidup ni. Macam tu ya. Ni tawakal. Tapi Ustaz, kita nak usaha dulu cari usaha. Sebab kawan tu pun dua kali dia pergi cuci. Saya pun memang cari mula tu. Lepas cari tu, lepas tu jadi sedih lah. Masa sedih tu lah datang dalam perasaan. Biar dia hilang. Apa maksudnya hidup ni? Kalau ada waktu sesuatu yang nak hilang, duit ke nak hilang, apa saja nak hilang, bukan kita suka hilang tu, bukan kita minta, tak. Ni jangan salah faham ya. Dan tidak ada saat yang paling menyedihkan hilang seorang ibu, meninggal.
Bukan kata suka, tapi di saat dia nak hilang, biar hilang. Jangan sampai kamu hilang Allah. Ni. Ya, jangan sampai hidup dalam hati ni hilang Allah. Okeylah, kita berhenti sini dulu dah insya-Allah ya. Kita Allah. Ni kita ulang balik tajuk ni. Dua-dua ni. Pagi. Nanti mesej. Di sini ada doa untuk minta tolong sahabat saya Ishak bin Kitan yang kemalangan sekarang berada di ICU. Itu satu. Yang keduanya, kelancaran perjalanan umrah Saidatul Balqis dengan bonda beliau Puan Noria, supaya lancar, mudah, selamat dan sampai insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fil ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anzil alaihi ya Allah ala Ishak bin Kitan ya Allah dawa'an min dawaik wa shifa'an min shifaik wa rahmatan min rahmatik wa barakatan min barakatik ala hadhihi al-awja' wal amrad wal asqam fatabra bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, doa kami kepada sahabat kami ya Allah Ishak bin Kitan ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui segala-gala tentang beliau ya Allah. Engkau turunkanlah kesembuhan kepada beliau ya Allah. Engkau turunkanlah kesihatan kepadanya ya Allah, kekuatan dan kesabaran kepadanya ya Allah, dan begitu juga kepada ahli keluarganya ya Allah, sehingga menjadikan dan kembalikan dia seperti biasa ya Allah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma innahum sa'aluna ma laisa indana wa huwa indaka katsirun ya wahhab fa'ablahu ya wahhab wahab lahu shifaan ya wahhab fahab lahu dawaan ya wahhab fahab lahu rahmatan wa barakatan min indika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami juga ingin berdoa kepada Saidatul Balqis ya Allah dan bonda beliau ya Allah Puan Noria ya Allah untuk menunaikan perjalanan umrah ya Allah. Engkau Maha mengetahui segala kedudukannya ya Allah. Sihatkanlah tubuh badannya ya Allah. Berilah kekuatan kepadanya ya Allah, kuatkanlah imannya ya Allah, permudahkanlah segala urusannya ya Allah, sama ada dalam perjalanan dan bila mana sampai di sana ya Allah. Kau permudahkanlah, berikan kekuatan untuk menunaikan ibadah umrah ini ya Allah, dan terimalah menjadikan umrah yang makbulah ya Allah. Ya Allah, begitu juga dengan diri kami ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, maafkanlah segala kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, Kau jadikanlah Ramadan pada tahun ini ya Allah Ramadan yang terbaik sepanjang umur kami berada di muka bumi ini ya Allah, dari sudut ibadahnya ya Allah, keimanan dan ketakwaan kami kepadamu ya Allah. Terimalah segala amal ibadah kami ya Allah, redhalah dengan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.